Tajuk utama 4 Safar 22 September, pelajar tingkatan 5 maut dilanggar pemandu mabuk. Samun di Lebuh Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menjalani rawatan di Institut Jantung Negara IJN sejak semalam. Perkara itu disahkan dalam satu kenyataan rasmi Istana Negara petang tadi. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin, baginda dimasukkan ke wad diraja IJN selepas mengadu kurang selesa dengan kesihatan. Kenyataan itu juga memaklumkan bahawa Sultan Abdullah dinasihatkan supaya diawasi oleh doktor ketika ini dan Seri Paduka Baginda tidak dalam keadaan yang membimbangkan. Baginda dijangka akan dibenarkan keluar dari IJN dalam waktu terdekat. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang tiba di Kota Baru, Kelantan semalam dalam rangka lawatan peribadi bergegas pulang pada hari ini untuk bersama dengan baginda. Tunku Hajah Azizah membatalkan lawatan itu yang dijadualkan selama 3 hari sehingga esok. Seluruh rakyat diseru untuk bersama mendoakan semoga baginda dikurniakan kesembuhan dengan segera serta dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Susulan penahanan Abdul Kahar Ahmad, lelaki yang mendakwa dirinya Rasul Melayu yang kembali sesat selepas mengaku bertaubat 4 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, kerajaan mengambil perhatian khusus mengenai isu ini. Ia termasuk memperkasakan kerjasama antara Jabatan Agama Negeri bagi membantas penyebaran ajaran sesat secara komprehensif. Cerita Rasul Melayu ni bukan cerita baru, cerita lama. Cerita ini pernah saya semasa jadi mufti dulu masuk penjara Kajang dan bertemu dengan dia. Dan dia bagi tahu kat saya dia bertaubat dah. Jadi kita pun bila orang bertaubat kita terima. Sementelahan lagi sampai di Selangor dia sendiri buat istitabah dia. Dan kalau macam itu selepas daripada ini memang kita akan ambil pemerhatian yang khusus dan mungkin kita akan tengok setakat yang kita mampu, tapi itu terkait kepada negeri Selangor. Kita akan cuba dapatkan sejumlah maklumat bagaimana prosesan selepas daripada ini. Bagaimanapun katanya, isu seumpama itu di negara ini masih terkawal. Namun kesedaran perlu diberikan kepada segelintir individu yang dengan sengaja memilih untuk kembali menyebarkan ajaran sesat. Katanya, beliau juga akan menghasilkan sebuah buku atau makalah dan akan diedarkan kepada imam dan guru takmir untuk menyebarkan kefahaman yang lebih jelas berhubung isu berkenaan. Beliau berkata demikian selepas ditanya berkenaan adakah Jabatan Agama Negeri akan bekerjasama memandangkan terdapat kes ajaran sesat berlaku di kawasan sempadan antara negeri seperti kes Rasul Melayu yang beroperasi di Gombak yang bersempadan dengan Kuala Lumpur. Semalam, Abdul Kahar Ahmad yang kembali aktif menyebarkan ajaran diharamkan pada 1991 ditahan oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bersama 16 pengikutnya terdiri daripada 9 lelaki dan 8 wanita berusia antara 14 hingga 70 tahun di 3 rumah di Kemensah, Ulu Kelang, Sungai Long dan Keramat. 4 ahli lembaga pengarah dan seorang pengurus syarikat membaiki jentera berat yang didakwa mencemari Sungai Gong Rawang dibebaskan dengan ikat jamin RM400,000 setiap seorang hari ini. Kelima-lima tertuduh adalah 4 ahli lembaga pengarah yang juga adik-beradik iaitu Yip Kok Wai 53, Yip Kok Mun 58, Yip Kok Queen 50 dan Yip Kok Wong 60 serta pengurus bengkel tersebut Ho Vun Leong 59. Kesemua mereka sebelum ini tidak dibenarkan dijamin ketika dituduh di Mahkamah Session Selayang pada 15 September lalu selepas masing-masing direman sejak 5 September lalu.
Bagi pertuduhan pertama, kesemua mereka didakwa melakukan khianat dengan menyebabkan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya dari bengkel Yip Chi Seng and Sons Sdn Bhd dilupuskan ke dalam alur air yang mana akan mengalir ke dalam Sungai Gong dengan mengetahui bahawa ia akan menyebabkan susut bekalan air bagi minuman manusia. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di premis berkenaan di Kampung Sungai 2, Rawang dekat sini antara 2 dan 3 September lalu mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 5 hingga 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mengikut pertuduhan kedua, mereka dengan niat bersama dituduh melepaskan bahan buangan mengandungi bahan berbahaya daripada bengkel sama ke dalam alur air yang mana akan mengalir ke sungai sama tanpa lesen di tempat dan masa sama. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 25-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang memperuntukkan hukuman denda RM100,000 atau penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN Putrajaya didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah RM16,000 di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini. Tertuduh Muhammad Fazli Abdul Razak bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua tuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 13 Jun hingga 18 Julai 2018 di sebuah bank cawangan berlainan sekitar Johor Bahru. Muhammad Fadli didakwa menerima wang berjumlah RM10,000, RM1,500 dan RM4,500 daripada seorang lelaki yang mempunyai hubungan kerja rasmi dengannya. Kes disiasat di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Kes dikenalikan pegawai pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Mahirah Muhammad Pauzi, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan RM15,000 sebagai jaminan dengan seorang penjamin dan tertuduh perlu melaporkan diri ke pejabat SPRM berdekatan setiap bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Oktober depan. Masih di Johor, 2 sindiket pengedaran dadah tumpas dalam 8 serbuan berasingan sekitar Johor Bahru, Kulai, Iskandar Puteri dan Kluang. Sindiket Ziang dan Nathan yang dipercayai beroperasi sejak 2 tahun lalu tumpas dalam operasi khas dijalankan pada 16 dan 19 September lalu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, kedua-dua sindiket ini mengambil bekalan dari utara tanah air sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan. Sindiket Ziang juga membentuk dadah tersebut dalam paket kecil anggaran 1 kilogram setiap paket untuk edaran bernilai RM28,000 bagi setiap paket. Dadah yang dirampas bernilai RM210,993. Dalam operasi pertama ni, kita dah merampas 7,900 pil Eramin 5, 629 pil ekstasi 85 gram, ketamin 224.40 gram syabu, 109 gram serbuk ekstasi, 19 gram ganja dan 2.7 gram heroin, tuan. Dalam 2 serbuan itu turut ditangkap 13 ahli sindiket termasuk seorang warga Singapura lingkungan umur 17 hingga 62 tahun. Hasil saringan air kencing mendapati 7 daripada ahli sindiket positif dadah jenis metamfetamin. Manakala 9 mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan jenayah. 7 akaun bank tempatan yang dipercayai daripada hasil kegiatan pengedaran dadah turut disita. Kesemua suspek diriman 7 hari hingga 26 September. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B, Seksyen 6 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang pelajar tingkatan 5 maut dalam kemalangan selepas motosikal ditunggangnya di Langgar Perodua Myvi yang dipandu seorang pemandu mabuk di Jalan Raja Laut awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3 pagi itu, mangsa Muhammad Haziq Hakimi Romli, 17 tahun, yang menunggang Yamaha Y15 maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala.
Kemalangan berlaku selepas Myvi dari susur Jalan Sri Amar Chowkit mengubah laluan secara melintang untuk masuk ke lorong Tiong Nam. Pada masa sama, penunggang motosikal yang bergerak lurus di Jalan Raja Laut gagal mengelak dan melanggar pintu sisi depan bahagian kiri Myvi berkenaan. Mangsa yang juga pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat disahkan meninggal dunia di lokasi dan mayatnya dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Didapati alkohol dalam tubuh pemandu Myvi melebihi paras dibenarkan. Lelaki berusia 36 tahun yang bekerja sebagai pelatih anjing itu kini direman 4 hari bagi membantu siasatan. Kemalangan disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang jurujual dan rakannya disamun sekumpulan 3 individu bersenjata parang di Lebuh Raya Best Raya ketika dalam perjalanan untuk berurusan menjual emas di Ibu Negara petang semalam. Suspek melarikan kereta mangsa bersama wang tunai dan emas. Kejadian berlaku pada pukul 3.35 petang Isnin. Mangsa bersama seorang rakannya memandu dari Jalan Kuchai Lama menghala ke Sungai Besi melalui Lebuh Raya Best Raya sebelum ditahan 2 kereta jenis Hilux berwarna hitam dinaiki penyamun. 3 suspek bersenjata parang memecahkan cermin kereta mangsa kemudian menarik mangsa keluar sebelum melarikan kereta mangsa bersama wang tunai dan emas. Kedua-dua mangsa cedera akibat terkena serpihan cermin yang dipecahkan suspek. Penyamun tersebut dipercayai berbadan besar dan memakai baju berlengan panjang serta memakai topeng bagi menyukarkan pengencaman. Dua ditahan bawa wang disyaki beli undi. Alhamdulillah, bertemu kembali. 2 anggota pasukan keselamatan di Lahad Datu ditahan selepas dipercayai membawa sejumlah wang disyaki untuk membeli undi. Anggota terbabit ditahan di sekitar Lahad Datu semalam. Suspek dikatakan menjadi orang tengah untuk memberikan wang berkenaan kepada pengundi yang mengundi awal hari ini. Mereka ditahan pasukannya selepas menerima maklumat risikan berhubung tindakannya yang menjadi wakil kepada parti politik tersebut. Wang itu dipercayai akan diberikan kepada anggota agar mengundi parti berkenaan. Difahamkan, suspek sudah dibawa ke pejabat SPRM Lahad Datu untuk tindakan lanjut. Polis menyerahkan kes kepada SPRM untuk siasatan lanjut. 270 pegawai dan anggota polis di Sabah tidak mengundi awal kerana masih dikuarantin. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, anggota yang terbabit dari pasukan gerakan ARM PGA yang berpengkalan di Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Anggota terbabit perlu dikuarantin selepas terbabit dalam penahanan pendatang asing tanpa izin parti yang dikesan positif COVID-19. 16,877 pengundi awal menunaikan tanggungjawab di 55 pusat pengundian. Jumlah itu merangkumi 7,487 anggota tentera dan 9,390 anggota polis di seluruh negeri. Sementara itu, orang ramai juga diminta untuk tidak bimbang untuk keluar mengundi Sabtu ini kerana polis memberi jaminan keselamatan berada pada tahap terbaik. Pertanian adalah nadi utama kepada masyarakat luar bandar dan hasilnya mampu menjana ekonomi negeri yang lebih baik. Di Kota Belud, Sabah, penanaman padi menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan utama kebanyakan petani, malah turut menyumbang kepada program ekopelancongan. Ikuti laporan yang disediakan Lutfi Hafifi Japili. Dikenali sebagai pusat pertanian utama Sabah, Kota Belud mampu menjadi penyumbang terbesar pertanian negeri di bawah Bayu, malah di peringkat negara, jika usaha mempertingkat projek pertanian dilaksanakan dengan baik. Bagi penduduk tempatan Rosni Bidin, beliau berharap mana-mana kerajaan baru yang bakal memerintah kelak mesti memainkan peranan penting dalam pembangunan pertanian. Untuk calon yang bakal menang dan akan menang, membawa perubahan yang lebih seperti pembangunan, jelapang padi,
keseluruhan dia apa masalah-masalah yang berada dalam Kota Blud. Malah, peluang pekerjaan melalui eco-pelancongan juga harus diteroka untuk meningkatkan kualiti penduduk di Kota Blud. Sangat-sangat mengharapkan ekopelancongan di Sabah, khususnya di Kota Blud, akan lebih diperbaiki dari segi strukturnya dan juga peluang pekerjaan untuk pelancongan. Bagi calon N09 Tempasuk, Mustafa Sakmud membangunkan infrastruktur pertanian khususnya jelapang padi di Tempasuk dan memperhebat pelancongan agro merupakan fokus beliau dalam PRN kali ini. Jelapang padi ini menyumbang kepada 24% hasil beras negara. Sabah menyumbang 25%, tapi jelapang padi Kota Blud 24% yang berada di DUN Tempasuk. Kita akan pastikan bahawa jelapang padi ini juga akan menjadi pusat agroturism, pelancongan pertanian. Pada PRN kali ini, kerusi N09 Tempasuk menyaksikan pertembungan 6 penjuru daripada Barisan Nasional, Parti Cinta Sabah, Parti Keadilan Rakyat, Parti Pertumbuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, Parti Gagasan Rakyat Sabah dan seorang calon bebas. Kawasan berkenaan mempunyai seramai 11,996 pengundi. Laporan Lutfi Hafifi Japili untuk Berita Al-Hijrah. Proses pembenihan awan bagi mengurangkan jerebu dan kemarau memerlukan modal mencecah hampir RM1 juta. Justru bagi mengurangkan kos tersebut, MTC Engineering Sdn Bhd dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mencipta roket pembenihan awan. Pengurus Besar MTC Engineering IR Muhammad Juwani Sujana berkata, roket pembenihan awan tersebut boleh digunakan untuk mengatasi kekurangan air takungan di empangan atau sungai yang kering. Cloud seeding punya solusi pembenihan awan aktiviti adalah melalui penggunaan pesawat Charlie milik TUDM dan pesawat Cessna milik syarikat persendirian. Tetapi solution tu lebih kepada high-end solution ataupun lebih expensive solution. Kita cuba pergi pada low range punya solution. Menurut Muhammad Juwani, roket pembenihan awan itu juga boleh digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam kerja-kerja memadamkan kebakaran. Jelas beliau, roket-roket terbabit kini dalam fasa menunggu matang sebelum boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Muhammad Juwani berkata demikian selepas majlis pelancaran roket ujian ke ruang udara di Pusat Benih Padi Felkra Berhad, Kampung Gajah, Seberang Perak. 12 roket melibatkan roket STEM, latihan dan pembenihan awan diuji bagi mengetahui kemampuan motor dan sistem telemetri roket. Kesemua roket terbabit sebelum ini diuji melalui penjanaan di darat. Menurut Muhammad Juwani, selain roket pembenihan awan, roket STEM atau roket sains, teknologi, engineering dan matematik pula direka khusus untuk kegunaan di sekolah bagi tujuan pendidikan kurikulum. Roket latihan pula katanya boleh digunakan oleh pihak tentera untuk kegunaan semasa latihan ketenteraan yang berkaitan. Lebih 1 tan abu bahan dan teks Al-Quran dilupuskan di perairan Kelantan hari ini. Abu tersebut dilepaskan pada kedalaman 18 hingga 20 meter 5 batu nautika dari jeti kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuala Besar. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, JAHIK, Datuk Cik Muhammad Rahim Yusof berkata, usaha itu dilakukan bagi memastikan bahan yang dilupuskan tidak dihanyutkan kembali ke pesisiran pantai. Hari ini kita telah berjaya melupuskan sebanyak 16.6 tan semenjak 2014. Dan ini untuk tahun inilah. Dan kita mengharapkan ini adalah satu program pendidikan kepada semua masyarakat di Kelantan ini supaya tidak membuang Al-Quran yang rosak rata-rata dan boleh dihantar ke JAHIK untuk dilupuskan secara syar'i.
Tambah beliau, masa hampir setengah jam diambil bagi melepaskan abu kitab suci itu yang berasal daripada 3 tan naskah Al-Quran yang telah rosak dan koyak. Naskah Al-Quran atau bahan cetakan yang mengandungi ayat-ayat suci yang rosak atau terkoyak itu terlebih dahulu dibakar menggunakan relau keno atau insinerator pembakaran Al-Quran di Pejabat Jahik untuk dijadikan abu sebelum dilepaskan ke laut. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi hatiku masih di sini, di tanah kelahiranku yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Minta maaf, Atuk. Akhil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. $90 paus mati terdampar. Alhamdulillah, bertemu kembali. Lebih 90 paus mati terdampar di sebuah teluk terpencil di selatan Australia. Kumpulan penyelamat menyifatkan misi menyelamatkan 180 lagi paus cukup mencabar. Saintis mendedahkan 2 ikan paus besar sirip panjang terdampar di tebing pasir Macquarie Harbour, pantai barat Tasmania yang tidak berpenghuni. Dalam pada itu, anggota penyelamat dilihat membantu mengapungkan kembali mamalia itu ke dalam air yang lebih dalam. Ahli biologi marine Chris Carlion berkata, kira-kira 1/3 daripada 270 haiwan itu mati semalam dan usaha menyelamat agak sukar serta mungkin memakan masa beberapa hari. Walaupun penangkapan ikan paus secara besar-besaran berlaku di Tasmania, kumpulan sebesar ini belum pernah disaksikan di daerah berkenaan sejak lebih 1 dekad. Kira-kira 60 orang termasuk sukarelawan dan pekerja pusat ikan tempatan membantu dalam usaha menyelamat. Kementerian Pelancongan dan Antikuiti Mesir mengumumkan penemuan sebuah makam Firaun di wilayah Minya. Makam itu digali oleh pekerja-pekerja Mesir yang bekerja di tapak arkeologi Tuna Al-Gabal. Sebuah keranda batu kapur dan koleksi patung Ushabti yang diperbuat daripada seramik dijumpai di dalam kubur itu. Semua kepingan berada dalam keadaan baik. Pemeriksaan awal menunjukkan bahawa makam itu adalah kepunyaan Jahuti Hotep dari dinasti ke-26 yang memerintah Mesir antara 664 hingga 525 sebelum Masihi. Lelaki tersebut bekerja sebagai penyelia tahta sambil menambah beliau adalah anak Hersa Est yang kerandanya ditemukan oleh misi yang sama pada 2018. Di Indonesia, penduduk di Desa Sukaratu, Jawa Barat terkejut apabila menemui campuran plastik di dalam beras yang diagihkan menerusi bantuan sosial. Ukurannya menyamai beras sebenar yang dicampurkan di dalam kampit beras yang diberikan kepada penerima bantuan. Selain beras, penduduk juga menerima sumbangan seperti telur, daging dan minyak. Beras plastik berkenaan berbentuk nipis, memanjang dan lut sinar menyebabkan ia tidak dapat dikesan kerana bercampur beras tulin.
Penduduk berkata campuran beras plastik itu tidak dapat dibezakan kerana bercampur dengan beras sebenar. Ia agak melekit selepas dimasak. Kejadian itu tidak hanya berlaku di desa Sukaratu, malah kawasan lain yang menerima beras bantuan itu juga mengalami masalah sama. Nampaknya sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan 60 minit bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Rizwan Muhammad Yusof jam 9 malam nanti. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.